Salam Ramadan yang ke-11. Hari ini kita akan menyingkap pelajaran di sebalik juzuk 11. Jadi dalam juzuk yang ke-11 ada 3 surah, iaitu surah At-Taubah ayat 94 sehingga habis, iaitu 129, keseluruhan surah Yunus dan surah Hud, iaitu daripada ayat 1 sampai 5. Jadi kita akan bahagikan slot kepada 2 segmen, iaitu surah At-Taubah segmen pertama dan surah Yunus segmen kedua. Hari ini kita akan bincangkan surah Hud sebab esok kita akan bincangkan tentang surah Hud. Jadi tentang surah At-Taubah. Yang pertama sekali kita dah tahu surah At-Taubah ni satu-satunya surah yang tak dimulakan dengan bacaan basmalah. Kenapa? Sebab surah ni banyak berbicara tentang kaum munafik, dan kaum munafik ni dihalang daripada bacaan basmalah dan semua makna kasih sayang. Surah yang paling banyak disebutkan taubat dalamnya, ada 17 kali Allah sebut lafaz taubat. Yang ketiga, surah ni menyatakan tentang hukuman keras terhadap orang munafik dan kafir. Jadi dalam surah At-Taubah, apa yang Allah bicarakan dalam surah ini, dalam juzuk ini, ada banyak poin, tapi saya akan highlight 2 poin sahaja. 2 poin iaitu tentang pemusnahan Masjid Dirar, dan yang kedua adalah konsisten melakukan taubat walaupun berulang kali melakukan kesilapan. Saya akan menceritakan tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar ni dia dibina dekat Madinah, berdekatan dengan Masjid Quba, dan Masjid Dirar ni dia dibina oleh munafik yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Jadi siapa Abu Amir Ar-Rahib ni? Abu Amir Ar-Rahib ni sangat menentang Islam dan dia tak pernah masuk Islam, dan dia bina masjid tu untuk mengajarkan orang Madinah tentang Nasrani dan untuk mengajak mereka menentang Islam. Dan dia pernah berjumpa dengan Raja Rom untuk mengajak Raja Rom ni untuk memerangi Islam, dan dia juga mempengaruhi orang-orang munafik lain supaya buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Jahat Abu Amir Ar-Rahib. Jadi apabila apa yang dia usahakan semua tak jadi, maka apa yang dia buat adalah masuk di kalangan orang Islam dan khianati Islam dari dalam. Jadi dia pun mendirikan masjid atas dasar kekafiran, untuk mengembangkan lagi kekafiran, dan masjid ni adalah markas munafik untuk menentang Islam dan cuba untuk menyaingi Masjid Quba yang Rasul bina. Jadi kisahnya time tu macam ambang perang Tabuk. So maksudnya time tu macam preparation, persiapan nak pergi ke perang lah. Jadi Abu Amir Ar-Rahib ni dia menjemput Nabi Muhammad supaya solat dalam masjid tu. Kiranya bila macam Rasulullah solat dalam masjid tu mendapat pengiktirafan lah. Jadi sahabat-sahabat lain akan ikut sekali macam tu. Tapi dia dijadikan cerita disebabkan time tu sangat sibuk. Rasulullah sibuk dengan persiapan. Jadi Rasulullah menangguhkan. Dia kata nak pergi melawat tu, dia menangguhkan sekejap. Sampailah dah habis settle dah perang Tabuk, yang mana kita akan cerita lagi. Dah settle perang Tabuk dan nak balik ke Madinah. Dalam beberapa hari nak balik ke Madinah, Rasulullah berhenti dekat satu tempat, maksudnya persinggahan. Di dekat situ Allah menurunkan wahyu menceritakan apa ceritanya masjid tu. Inilah Allah turunkan ayat 107 sehingga 110. Waktu tu Nabi dah niat nak solat dekat Masjid Dirar tu, tapi Allah melarang. Dia sampai di Madinah, Nabi suruh beberapa sahabat untuk membakar terus Masjid Dirar. Sampailah masjid yang nampak gah tu bertukar menjadi tempat pertusan sampah. Bila terbakarnya masjid tu, maka hancur pergerakan orang munafik. Dan Abu Amir Ar-Rahib ni dia larikan diri ke Istana Rom dan meninggal di sana. Jadi konklusinya, masjid yang layak didiami adalah masjid yang dibina atas dasar takwa. Kita tengah pula cerita tentang perang Tabuk. Perang Tabuk ni adalah perang yang terakhir yang Rasulullah pimpin, dan perang ni adalah perang yang paling besar dalam sejarah umat Islam. Maksudnya sebelum ni sebab perang Tabuk ni dia mengumpulkan 30,000 tentera Islam, di mana kalau sebelum ni macam lagi kurang lah daripada situ. Jadi
cerita dia. Dengar je Rom nak serang, maka Rasulullah menyeru semua sahabat-sahabat, semua kabilah untuk bersiap sedia untuk menghadapi pasukan musuh. Pasukan musuh waktu itu dalam 100,000. Okay, jadi long story short, maka mereka pun menujulah ke Tabuk dari kota Madinah. Jadi dia mengambil masa dalam 800 km dan dalam 20 hari. Perjalanan ke Tabuk dia bukan macam perjalanan yang naik melalui tepi bendang, kan? Dia macam perjalanan yang sangat sukar. Ditambah lagi kurangnya makan, kurangnya minum, ditambah lagi padang pasir yang sangat panas. Dan masa ni disebutkan sebagai sa'atul usrah, maksudnya masa-masa yang sulit. Dan orang yang pergi menyertai perang Tabuk dikenali sebagai Jaishul Usrah, iaitu pasukan yang dalam kesulitan. Jadi bila dia sampai je Tabuk tu, tengok-tengok tak ada orang, tak ada pun pasukan musuh. Rupa-rupanya pasukan musuh dah patah balik dah, sebab takut dengan tentera Islam. Tentera yang 100,000 tu takut dengan tentera Islam yang 30,000. Bayang. Bila tengok tak ada tentera musuh, Nabi tak terus putuskan balik. Nabi duduk 10 hari, Nabi tinggal dekat Tabuk 10 hari dan menyebarkan Islam. Barulah Nabi pulang balik. Balik je. Maka datanglah segerombolan orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk. Datang kepada Nabi dan minta maaf, bagi alasan kenapa tak boleh pergi perang Tabuk. Dan dalam ramai-ramai orang yang dikatakan dalam 80 orang menipu bagi alasan itu ini, ada 3 orang yang betul-betul jujur kenapa dia tak boleh penyertai perang Tabuk. Iaitu 3 orang ini adalah Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah dan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni dia sangat outstanding. Dia sangat outstanding lah. Sebab Ka'ab bin Malik ni dia adalah seorang pemidato yang sangat hebat. Dia bila apa yang dia cakap tu sangat indah sampai orang sangat terpesona. Dan dia boleh je kata dekat Rasul. Dia baca boleh je bagi alasan di mana Rasulullah akan terpesona dan Rasulullah akan terpedaya. Tapi dia memilih untuk tak bagi alasan sebab dia takut dia ada cakap dekat Rasulullah, jika kepandaian ini digunakan untuk menipu daya, demi Allah pastilah Allah mengetahui bahawa kata-kataku kepada Rasulullah adalah dusta. Walaupun Rasulullah terpesona dengan kata-kataku, jika aku memberitahu perkara yang benar, maka Rasulullah akan murka kepadaku. Jadi itulah apa yang dia cakap. Tapi jujurnya hati kami, kita diberikan cerita 3 orang ini pun dihukum. Rasulullah hukum supaya tak boleh bercakap dengan mana-mana manusia selama 40 hari. Maka waktu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah duduk dalam rumah masing-masing, macam duduk dan menginsafi keadaan mereka, Ka'ab ni dia ambil jalan yang berbeza. Ka'ab ni dia bijak. Dia fikir kalau macam mana kalau aku mati dalam tempoh waktu tu. Kalau aku mati, Rasulullah tak nak imamkan jenazah aku. Allah akan murka kepadaku. Maka dia mengambil jalan yang berbeza. Ka'ab ni apa yang dia buat, dia pergi juga pasar, dia pergi juga masjid, dia solat belakang Nabi, dia pergi majlis taklim Nabi, dia cuba bagi salam dekat Nabi. Makin lama Ka'ab ni dikatakan dalam At-Taubah, sehingga kan dunia yang luas ini terasa begitu sempit untuk Rami. Ka'ab ni rasa dia macam dimusuhi orang Islam. Jadi dalam keadaan Ka'ab ni sangatlah sedih. Ada banyak pula tiba-tiba yang macam bela Ka'ab, hasut Ka'ab tinggalkan Islam. Sampai ke Raja Hasan dari negeri Syam bagi surat dekat Ka'ab. Dalam situasi kritikal dipulaukan oleh Rasulullah. Seorang pemimpin, macam seorang raja tiba-tiba panggil dia. Tapi mujur yang terima surat tu adalah Ka'ab, bukan orang yang mudah dipujuk rayu. Ka'ab ni mencintai Rasul lebih daripada dunia dan isinya. Tak akan dapat menggentarkan hati Ka'ab daripada berpaling daripada Rasul jika Rasul hanya pulaukannya. Jadi apa yang Ka'ab buat? Ka'ab tahu ini adalah ujian. Maka Ka'ab pun ambil surat tu, maka dibakarnya dalam api. Long story short, bila dah settle hukuman tu, datang seorang Bani Ansar menjerit. Kata, Ka'ab, wahai Ka'ab, bergembiralah. Taubatmu telah Allah terima. Maka Ka'ab pun lari masuk masjid, tak salam Rasul. Ka'ab kata, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku kerana aku telah berkata benar. Maka dalam berbakinya hidupku ini, aku tak akan katakan apa-apa pun kecuali benar. Maka daripada peristiwa ini, turunlah ayat yang ke-117, 118 dan 119. Jadi, rugilah kita kalau kita mengagumi sahabat-sahabat Rasulullah tanpa kita mengambil pelajaran daripadanya. Kerana Al-Quran ini bukanlah satu buku cerita,
Tetapi Al-Quran ini adalah untuk kita ambil pelajaran. Maka daripada kisah Ka'ab ni, apa yang kita boleh ambil pelajaran daripadanya ialah kecintaan dia kepada Allah dan Rasul melebihi apa-apa pun. Daripada segi kejujurannya, keredaannya dan tidak menentang hukum. Dan yang ketiga, berusaha bersungguh-sungguh, bertaubat bersungguh-sungguh walaupun melakukan kesilapan berulang kali. Surah Yunus. Surah ini mempunyai 109 ayat dan merupakan surah yang ke-10 dalam Al-Quran. Dan surah Yunus ni, tema dia adalah tentang keimanan kepada qada dan qadar. Dan surah Yunus ni dinamakan sempena nama kaum Nabi Yunus sebab kaum Nabi Yunus ni adalah kaum yang beriman tanpa ada pengecualian. Dan istimewanya kaum Nabi Yunus ini, Allah telah mengurniakan supaya kaum ini semuanya masuk Islam tanpa ada azab sebelum itu. Surah Yunus ni awal dia menceritakan tentang hikmah dan wahyu, tentang penciptaan, contohnya macam bulan, matahari, siang dan malam. Dan akhirnya kenapa kita kena ikut Al-Quran adalah untuk mencapai puncak kehikmahan. Surah ni dia macam memberikan fokus untuk menjawab persoalan-persoalan manusia tentang keimanan. Maka Allah menyuruh manusia ini berfikir tentang penciptaannya, penciptaan manusia itu sendiri, penciptaan matahari, penciptaan bulan, malam dan siang dan sebagainya. Di mana setiap penciptaan Allah itu menunjukkan semuanya bukan diciptakan dengan sia-sia, ada hikmahnya. Maka manusia punya akal itu haruslah berfikir. Ketiga, dalam surah ni juga disebut kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, dan yang macam klimaksnya kisah bila tenggelamnya Fir'aun ke dalam laut. Kisah dia waktu Fir'aun macam mengejar Nabi Musa daripada belakang. Lepas tu kan laut terbelah. Lepas tu bila Fir'aun jalan je, laut tu dah sambung balik. Jadi waktu tu Fir'aun sedang lemas tu, dia cakap, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Tapi Allah kata, kenapa sekarang baru kamu nak beriman? Padahal sejak dahulu lagi engkau telah termasuk dalam orang yang melakukan kerosakan. Kalau Allah menimpakan satu bencana kepadamu, tak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan kalau Allah mahukan kebaikan kepadamu, maka tak ada yang dapat menghalangnya kecuali Allah. Ayat ini diturunkan supaya Nabi Muhammad tetap teguh berada di atas dasar iman dan mengikuti wahyu yang diturunkan dan bersabar sehingga Allah memberikan perintah yang seterusnya kepada baginda. Jadi itu sahaja daripada saya, sedikit tentang juzuk 11. Sehingga bertemu di lain hari. Generasi Al-Quran, generasi hebat. Assalamualaikum.